Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Ifah binti Wahid akan membentangkan tentang perkembangan bahasa. Apakah perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa bermaksud proses peningkatan struktur dan fungsi bahasa yang lebih kompleks manusia dari sejak lahir. Ia melibatkan dua proses iaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa dirangsang oleh dua faktor iaitu persekitaran dan genetik. Manakala pembelajaran bahasa bermaksud kemampuan cara berfikir asas dan komunikasi dengan orang lain. Teori perkembangan bahasa yang pertama iaitu teori nevitisme oleh Noam Chomsky. Mereka percaya penguasaan bahasa kanak-kanak berkembang melalui alat pemerolehan bahasa semulajadi iaitu LAD dalam otak. LAD bermaksud Language Acquisition Device. LAD juga membantu kanak-kanak menganalisis bahasa yang didengar dan membentuk tata bahasa yang betul. Noam Chomsky menjelaskan tentang dua konsep yang terdapat dalam teori nevitisme iaitu konsep nahu semulajadi dan konsep nahu universal. Konsep nahu semulajadi bermaksud otak manusia mempunyai set bahasa sedia ada sejak lahir. Seterusnya, konsep nahu universal bermaksud otak manusia semulajadi mempunyai terjemahan bahasa yang universal. Contohnya, seorang kanak-kanak dapat menguasai bahasa lain walaupun dia ajar bahasa lain sejak kecil. Seterusnya, saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang LAD. Noam Chomsky menjelaskan bahawa otak manusia mempunyai keupayaan bahasa yang tertentu. Contohnya, kawasan Broca ialah bahagian otak yang digunakan untuk menterjemah bahasa. Jika bahagian otak ini terjejas, maka manusia tidak dapat menggunakan corak tata bahasa yang kompleks. Ini menunjukkan bahawa kawasan Broca mengandungi cabang kognitif untuk pembangunan bahasa. Teori yang kedua ialah teori interaksionisme. Bagaimanakah teori ini menjelaskan tentang pembelajaran bahasa? Alat komunikasi dan proses merangkumi aspek kognitif dan linguistik seperti persekitaran sosial, kematangan dan biologi. Ringkasnya, bahasa mewakili pemikiran. Teori interaksionisme yang pertama ialah teori fungsional oleh Halliday. Halliday menyatakan bahawa fungsi bahasa melibatkan bentuk bahasa dan perubahan bentuk bahasa semasa berkomunikasi. Antara ciri teori fungsional adalah keperluan bahasa untuk berkomunikasi. Kedua, penyampaian makna lebih bermakna daripada struktur bahasa. Sistem bahasa kanak-kanak juga boleh menyatakan dua perkara dalam satu masa. Teori fungsional memfokuskan kepada dua fungsi utama iaitu menyampaikan maklumat dan berkomunikasi. Variasi bentuk bahasa di mana kanak-kanak belajar bahasa mengikut situasi. Variasi ini juga wujud daripada keadaan sosial masyarakat. Contohnya, kanak-kanak belajar tentang bahasa formal dan tidak formal. Teori interaksionisme yang kedua adalah teori pelbagai kecerdasan oleh Howard Gardner. Beliau percaya bahawa setiap manusia adalah unik dan mempunyai kepelbagaian kecerdasan yang merangkumi 9 kecerdasan. Kecerdasan yang melibatkan bahasa adalah kecerdasan verbal linguistik iaitu kebolehan manipulasi struktur bahasa, fonologi, semantik dan dimensi pragmatik. Kecerdasan yang kedua adalah interpersonal iaitu kemahiran interaksi dengan orang lain secara verbal dan bukan verbal, mendengar, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Teori yang ketiga adalah teori interaksi sosial oleh Vygotsky. Beliau percaya bahawa sosial dan budaya merupakan faktor utama dalam perkembangan bahasa. Teori ini terkenal dengan dua konsep iaitu zon perkembangan proksimal dan konsep perencah.
Zon perkembangan proksimal mempunyai dua had, iaitu had atas dan had bawah. Had atas bermaksud kemahiran yang dicapai melalui bantuan, manakala had bawah merupakan kemahiran yang dicapai dengan sendiri, seperti monolog. Konsep perencah pula bermaksud mengubah suai tahap sokongan yang diberikan melalui zon perkembangan proksimal. Teori perkembangan bahasa yang ketiga adalah teori behaviorisme atau dikenali sebagai teori pelaziman. Terdapat dua jenis teori pelaziman, iaitu teori pelaziman klasik dan teori pelaziman operan. Teori yang pertama adalah teori pelaziman klasik oleh Ivan Pavlov. Pelaziman adalah perubahan tingkah laku baharu yang berulang sehingga menjadi tingkah laku yang lazim. Pembelajaran bahasa juga terhasil daripada maklum balas, iaitu hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Konsep teori pelaziman klasik merangkumi tiga perkara, iaitu generalisasi, diskriminasi dan penghapusan. Generalisasi bermaksud apabila kanak-kanak menerima rangsangan yang sama, maka ia menghasilkan tindak bala yang sama. Contohnya, apabila guru mengadakan aktiviti bercerita menggunakan buku cerita, guru perlulah menggunakan gaya bahasa, intonasi dan menunjukkan semangat yang menarik minat kanak-kanak untuk membaca. Maka kanak-kanak juga akan bersemangat dan faham akan cerita yang didengar. Diskriminasi pula bermaksud individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak bagi rangsangan yang lain. Contohnya, apabila guru memberi arahan kepada kanak-kanak, guru perlulah menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan dan umur kanak-kanak. Penghapusan pula berlaku apabila rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Bagaimanakah teori ini dapat diaplikasikan di bilik darjah? Guru perlulah menjalankan aktiviti rutin kerana ia membantu membentuk disiplin dan tingkah laku kanak-kanak secara berulang. Antara contoh aktiviti rutin yang guru dapat laksanakan bersama kanak-kanak di prasekolah adalah rutin perbualan awal, rutin rehat dan rutin penutup. Rutin perbualan awal amat penting untuk dilaksanakan sebelum pembelajaran. Rutin perbualan awal adalah bertujuan untuk menyediakan kanak-kanak dari aspek mental dan emosi untuk mengikuti pembelajaran pada hari tersebut dengan lebih fokus. Contoh aktiviti perbualan awal adalah bercerita, menyanyi dan berkongsi idea. Rutin rehat pula merupakan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Ia dilakukan semasa rutin makan dan minum. Antara lain, kanak-kanak diasuh dengan adab-adab sebelum, semasa dan selepas makan secara berulang dan berterusan setiap hari. Manakala rutin penutup, kanak-kanak dapat diasuh untuk membuat refleksi, menilai rutin asuhan dalam setting pusat pendidikan awal kanak-kanak, menerapkan nilai-nilai murni, pematuhan kepada peraturan dalam setiap setting pendidikan awal kanak-kanak dan amalan beratur dan mengikut giliran. Ivan Pavlov juga percaya bahawa kanak-kanak akan lebih bersemangat jika diberi penghargaan atau pujian. Teori pelaziman operan pula diasaskan oleh dua pakar, iaitu Thorndike dan Skinner. Teori pelaziman operan Thorndike menyatakan bahawa kanak-kanak belajar menggunakan kaedah cuba jaya, di mana dua faktor utama yang merangsang pembelajaran kanak-kanak adalah ganjaran dan dendaan. Thorndike juga menjelaskan tentang tiga prinsip, iaitu prinsip kesediaan, prinsip latihan dan prinsip kesan. Hukum kesediaan bermaksud apabila seseorang kanak-kanak bersedia untuk belajar, maka pembelajaran yang dijalankan akan menghasilkan kepuasan. Hukum latihan pula menyatakan bahawa semakin banyak kanak-kanak menjalankan latihan, semakin bertambah gerak balas dan rangsangan yang dihasilkan. Contohnya, kanak-kanak melatih membaca setiap hari.
Teori pelaziman operan Skinner pula menjelaskan bahawa perubahan tingkah laku dirangsang oleh tindak balas di persekitaran. Terdapat konsep pengukuhan iaitu pengukuhan positif, negatif, dendaan, prinsip primak dan pelupusan. Pengukuhan positif bermaksud penghargaan yang diberikan setelah perlakuan ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan diulang dan diperkuatkan lagi. Contohnya, guru memuji kanak-kanak yang rajin membaca, maka kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk belajar membaca setiap hari. Pengukuhan negatif pula bermaksud rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas suatu tingkah laku ditunjukkan. Akhir sekali adalah dendaan. Dendaan bermaksud satu proses atau tata cara untuk mengurangkan atau melemahkan tingkah laku yang tidak diingini untuk berulang kembali. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.